Saudara, semakin kita hampir ke pertengahan Ramadan, semakin terasa suasana kemeriahan sambutannya serta persiapan menjelang Lebaran. Ini walaupun terdapat keluhan tentang kenaikan harga sewa gerai dan pelbagai produk yang dijual. Pakar ekonomi berkongsi pengamatan beliau tentang persiapan raya di tengah-tengah inflasi dalam segmen analisis kali ini. Saya sendiri telah turun ke Bazar Kampung Glam dan juga di Wisma Geylang Serai. Saya dapat lihatlah ramai yang mengunjungi bazar-bazar itu dan juga gerai-gerai lebih ramai, lebih banyak berbanding dengan tahun lalu. Menunjukkan pent-up demand satu, kedua pembukaan ekonomi ramai yang juga merasa lebih selesa untuk keluar sewaktu removal restriction COVID. Jika diamati, memang bazar Ramadan musim ini melebihi segalanya. Lebih besar, lebih meriah, lebih lama dan tetap lebih mahal. Sebilangan peniaganya setiap tahun menyewa ruang di Bazar Geylang Serai mengeluh perlu membayar sewa hampir seganda berbanding tahun lalu. Tentu saja, tambahan kos ini kemudian dialihkan kepada para pengguna yang berbelanja di bazar. Memandangkan ekonomi negara masih belum pulih sepenuhnya, trend sebegini menimbulkan keprihatinan Encik Saktiandi. Baru-baru ini melihat kegawatan perbankan global yang baru ke utara. Sebelum itu, Central Bank Bank Pusat Amerika Syarikat menaikkan kaedah kebimbangan bagaimana ia akan mengimpak kepada ekonomi Amerika Syarikat kerana probability ekonomi Amerika Syarikat mengalami kemelesetan ekonomi telah meningkat hampir 60% dalam tempoh 12 bulan akan datang. Pembukaan ekonomi negara China mungkin sedikit sebanyak akan membantu, tetapi secara amnya saya rasa ada risiko pertumbuhan ekonomi Singapura akan terjejas masa akan datang. Ekspor bukan minyak Singapura NODX merosot 15.6% Februari lalu, menguncup untuk 5 bulan berturut-turut. NODX pada bulan Januari malah merosot 25%. Industri pengeluaran antara sektor yang paling teruk terjejas, ekoran permintaan global yang semakin lemah. Dalam tempoh yang sama, inflasi teras Singapura kekal pada kadar 5.5%, tidak berganjak daripada bulan sebelumnya. Ia merupakan kadar tertinggi sejak November 2008 ketika berlakunya krisis kewangan global. Pelbagai perkembangan ini lambat laun tentu menimbulkan kesan ke atas ekonomi negara. Kita mungkin akan melihat pertumbuhan yang lebih lemah disebabkan oleh penguncupan pengeluaran manufacturing, sektor perdagangan borong, pengangkutan air, kewangan, insurans akan menjejas ekonomi pada masa yang kerisauannya adalah tentang bagaimana ia akan menjejas pekerjaan sektor mereka yang bekerja di sektor-sektor tersebut dari segi pembuangan pekerjaan di dalam sektor-sektor yang kita lihat di dalam sektor teknologi umpamanya. Di peringkat global, sejak awal 2023, hampir 160,000 pekerja sektor teknologi telah dilepaskan. Ini berbanding sekitar 157,000 pekerja yang diberhentikan sektor tersebut untuk keseluruhan 2022. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Dalam kemeriahan kita menyambut Ramadan dan Syawal yang bakal menjelang, perlu juga beringat-ingat tentang perkembangan yang berlaku di sekeliling kita. Kadar faedah yang tinggi, inflasi yang tinggi dan risiko kemelesetan ekonomi global yang mungkin akan menjejas Singapura kerana Singapura adalah satu ekonomi yang terbuka. Jadi nasihat saya adalah tidak salah untuk berbelanja untuk Ramadan dan perayaan kerana situasi COVID yang lalu, pent-up demand itu ada, tetapi cuba secara moderat mengurangkan big ticket items kalau boleh kerana inflasi juga masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi kita belum tahu pada tahun ini masih mencabar untuk Singapura.